Kenapa salbiah itu? Kenapa sifat salbiah itu? Kau cakap menunjukkan zat. Kau cakapkah? Walid cakaplah. Sifat salbiah itu menyebabkan kau faham zat Allah SWT. Kenapa? Sambung sikit lagi. Nah, sifat kesempurnaan, semua sifat sempurna. Nah, ada satu perkara di situ, apa? Ada lagi, belum selesai lagi itu. Ada sesuatu yang menunjuk, yang menunjukkan, ada satu petunjuk di situ yang menyebabkan kau kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sikit saja. Nah, kalau boleh cakap, sifat salbiah ini tidak ada pada makhluk, bahkan sifat lawan terhadap makhluk. Betul kan? Jadi dengan sendirinya kau faham Allah Subhanahu Wa Taala sifatnya berlawanan dengan sifat makhluk. Apa yang paling berlawanan? Itulah dia. Mana ada pada makhluk itu qadim? Mana ada pada makhluk itu baqa? Mana ada pada makhluk itu mukhalafah? Mana ada pada makhluk itu qiyamuhu bin nafsih? Dan mana ada pada makhluk itu wadaniyat? Yang ada hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, justru sifat salbiah itu menunjukkan kepadamu Allah. Dan langsung kau faham Allah Subhanahu Wa Taala. Kau faham Tuhanmu. Betul? Ya, begitu. Ya. Aina kau selalu catat saja. Walid cakap kau tulis. Walid cakap kau tulis. Lepas itu tanya, yang tulis pun kau tidak tahu mau cakap. Aduh. Okey. Sekurang-kurangnya, ya, sekurang-kurangnya yang lain sudah mendengarnya. Yang Walid tuntut supaya faham beberapa orang yang tahun semester 1 suku. Yang itu Walid tuntut faham. Walid akan tanya balik. Satu persatu aku tanya, aku korek sana, aku korek sini, aku macam-macam nanti aku buat soalan. Dengan untuk memberi pelajaran, ya, untuk memberi kita pengetahuan, faham akan Tuhan kita. Jelas ya? Okey. Nah, selesai. Jadi bab ini asma Allah SWT kita skip saja ya, penjelasannya saja. Kita skip kerana di sana musannif lebih membincangkan tentang khilaf antara dua aliran, ya, iaitu aliran Abul Hasan Asy'ari rahimahullah taala yang tidak menuturkan, tidak membincangkan tentang hal. Nah, kerana itu dia tidak ada kaunuhu, tetapi dia mengaku, dia menyatakan ada qadiran, ada muridan, itu kan. Nah, yang berpegang dengan ada hal bagi Allah Subhanahu Wa Taala ialah Imam Abu Mansur Maturidi. Dan kemudiannya dikembangkan oleh Imam Sanusi rahimahullah taala. Imam As-Sanusi, dan mereka-mereka ini adalah Imam Ahlussunnah wal Jamaah semuanya. Kan? Jadi pendapat Abu Mansur pun tidak benar, tidak salah, pendapat Abu Hasan Asy'ari pun benar, tidak ada kesalahan. Nah, kita selesai di situ saja. Kemudian kita masuk kepada topik definisi sifat. Kata musannif rahimahullah taala, Syekh Ibrahim Laqani berkata, "Tsumma sifatuz zat laysat bi ghairin au bi ainiz zat." Kemudian sifat-sifat zat itu bukan lain dari zat atau ain zat. Apa mau dicakap oleh musannif? Kita tengok terus. Sesungguhnya sifat zat bukanlah selain zat. Nah, maksudnya sifat zat itu menunjukkan zat ataupun adalah zat itu sendiri. Nah, ini bagi membezakan, ya, Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita makhluk. Kita bermula daripada tidak ada kepada ada. Betul kan? Nah, ada kita nanti mungkin sempurna, mungkin tidak ada itu, tidak ada ini dan sebagainya. Sedang Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada istilah tidak ada baginya. Nah, jadi bagi mengelakkan kita meletakkan bagi mengelakkan kita berfahaman zat itu asing daripada sifat, sifat itu asing daripada zat. Ya.
Karena keterasingan itu hanya berlaku kepada kita makhluk saja. Boleh fahamkah? Ya. Nah, makhluk ya. Orang ini macam ini, orang itu macam itu, orang itu ada kaki, orang ini tidak ada kaki. Nah, sedang Allah SWT sempurna. Perkataan sempurna itu sudah menunjukkan bahawa kesempurnaan itu menunjukkan bahawa zat Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah sifat, adalah af'al. Kan? Sehingga nanti kita tidak menyebut lagi secara berasingan sifat Allah, af'al Allah, melainkan dalam ilmu saja. Dalam pegangan, nah kita sebut Allah saja selesai. Betul kan? Allah Maha Sempurna, selesai. Fahamkah? Nah, mana nanti kau mau mengajar, kau mau cakap, mengajar ialah dalam ilmu. Tapi ketika kita menjadikan sebagai pegangan kita tidak menyebut itu semua. Kita menyebut Allah SWT saja. Betul? Jadi itulah gambarannya. Sesungguhnya sifat zat bukanlah selain zat. Maksudnya tidak ada pemisahan. Kan? Nah, kalau kita mungkin dari satu kepada satu itu makhluk, bukan mungkin lagi. Daripada setitis mani kepada seketul darah, daripada seketul darah kepada seketul daging, satu persatu kan? Itu, okey. Maksudnya sifat tidak lepas daripada zat. Maksudnya sifat tidak lepas. Tidak lepas itu artinya sebut zat saja mesti yang menunjukkannya adalah sifat. Sebut sifat saja yang ditunjukkannya adalah zat. Begitu. Ya. Tapi bukan ainun zat. Bukan ainun zat artinya bukan zat itu sendiri. Ini susah mau kasih kamu orang faham ni. Saya takut pemikiran itu tidak sampai. Nah, tinggal dulu sekejap lagi kita tengok. Kalau ada penyataan kita teruskan. Ringkasnya, sifat dan zat bukanlah sesuatu yang tunggal. Jadi sifat dengan zat bukanlah sesuatu yang tunggal. Jadi maksudnya apa? Nah, kalau tunggal itu mesti ada kaitan dengan yang lain. Betul tak? Ini Allah SWT tidak ada kaitan dengan makhluk. Jadi bahasa mudahnya ialah ketika kita memandang kesempurnaan sifat Allah, berarti kita memandang zat Allah SWT. Ketika kita memandang zat, berarti kesempurnaan keseluruhannya. Jadi kaedah Walid sebut tadi itu yang paling mudah untuk dipegang ya. Zat ditunjuk oleh sifat, sifat menunjukkan zat. Jadi perkataan yang mungkin khilaf adalah menunjukkan apa istilahnya tadi? Tulis. Saya mau tulis ya. Tulis supaya kita ingat. Menunjukkan, ditunjukkan. Betul? Zat Allah, sifat Allah. Ini secara umum ya. Jadi sifat menunjukkan zat. Menunjukkan. Istilahnya menunjukkan. Menunjukkan. Dan zat ditunjukkan oleh sifat. Ditunjukkan. Jadi perkataannya hampir sama saja. Menunjukkan, ditunjukkan. Nah, jadi kata musannifnya bukan sesuatu yang apa istilahnya? Bukan sesuatu yang tunggal. Jadi kalau tunggal berarti kita tidak ada perbincangan lah, mau bincang apa? Kalau sesuatu yang bersifat nah, tunggal itu pun satu hal juga. Perkataan tunggal. Tunggal itu berarti boleh dihuraikan, boleh diceritakan. Kan? Boleh digambarkan. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak boleh digambarkan, cuma boleh diceritakan saja. Jadi bahasa mudahnya adalah esa. Itulah istilahnya esa. Tuhan yang esa, Tuhan yang esa, Tuhan yang esa, itulah maksudnya. Okey.
dan sekaligus menunjukkan mukhalafah lil hawadis, perbezaannya dengan makhluk, dengan makhluknya. Okey. Kemudian katanya Syekh Ibrahim Laqani menjelaskan bahawa sifat dari suatu zat seperti sifat wujud atau sifat kudrah itu tidak terpisah dari zat, tapi bukan ainun zat. Nah, masih lagi belum sampai penjelasannya tentang ainun zat. Boleh cuba mencari istilah yang mudah dulu. Nah, kata Syekh Ibrahim Laqani, musannif kitab asal, iaitu namanya Jawharah Tauhid, kemudian disyarahkan oleh Syekh Saleh Darat. Katanya, menjelaskan bahawa sifat dari suatu zat. Syekh Ibrahim Laqani menjelaskan bahawa sifat dari suatu zat. Mau cakap macam mana? Ini semua istilah-istilah yang payah-payah kamu orang ya. Yalah, sifat dari zat yang satu itu saja. Perkataan itu bahaya atau kan? Walid tidak mau guna perkataan itu. Walid takut nanti kamu orang akan berdepan dengan kekeliruan. Nah, Walid catat saja sebagai gambaran, sebagai menunjukkan. Macam kita tunjuk di sini, padam ini pula. Macam kita tunjuk di sini lah. Sifat menunjukkan zat. Zat ditunjukkan, itu tadi. Ditunjukkan oleh sifat. Jadi nampakkah dia punya kaitan itu? Jadi apakah sifat ini zat? Tidak. Apakah zat ini sifat? Tidak. Jelas ya? Nah, tetapi berlazim-laziman pada menunjukkan. Begitu. Okey? Kemudian katanya seperti wujud. Nah, contohnya seperti sifat wujud. Atau kudrah atau sifat-sifat yang lain. Tidak terpisah dari zat. Tidak terpisah dari zat. Apa maksud tidak terpisah? Maksudnya beserta, bersama. Sekira-kira kita tidak akan memahami zat tanpa sifat. Ya. Nah, sebab itulah para ulama mengkhitabkan, memutuskan memahami Allah Subhanahu wa taala melalui asma, melalui sifat, melalui asma dan af'al. Asma, af'al dan sifat. 3 kan? Nah, fahamlah kita Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Okey. Boleh tinggal lagi perkataan ainun zat ya. Pada hakikatnya zat bukanlah sifat atau zat tidak sama dengan sifat. Nah, boleh sebut sudah tadi awal ya. Zat lain, sifat lain. Tetapi berlazim keduanya. Seperti halnya warna putih bukanlah kertas. Kan? Tapi disandarkan kepada kertas. Disandarkan kepada kain. Kain pun putih juga kan? Kain putih, kertas putih. Jadi soalnya apakah putih itu kertas? Nah, secara pasti putih itu boleh ada pada apapun. Nah, artinya putih lain, benda itu lain. Kan? Okey. Ini terkait akal sebab itu disebut hukum akal. Timbangannya adalah akal. Supaya kita dapat menetapkan ya, hak Allah Subhanahu wa taala ke atas akal kita. Okey. Seperti halnya warna putih bukanlah kertas dan kertas bukanlah warna putih. Kenapa kertas bukan warna putih? Macam-macam warna ada kan? Begitu. Tetapi warna putih tidak terlepas daripada kertas. Jadi musannif cuba memahamkan kita tentang zat tidak pernah terpisah dengan sifat, sifat tidak terpisah dengan zat. Padahal dua hal dari sudut penceritaan, dari sudut pencerahan dua hal yang berbeza. Nah, jadi disitulah kita sebut sebagai esa. Ya kan? Nah, sampai-sampai esanya itu kita tidak mengenali zat, memahami zat, melainkan ditunjukkan oleh sifat. Dan sifat itu menunjukkan kepada kita zat. Selesai. Okey. Jadi, sifat suatu zat tidak terpisah dari zat. Nah, itu penjelasan-penjelasan saja. Maka, sifat. Suatu zat tidak terpisah dari zat. Sifat zat tidak akan terpisah dengan zatnya. Begitu saja. Tapi bukan ainun zat, tinggal.
Kerananya sifat bukanlah zat dan zat bukanlah sifat. Tapi sifat tidak terpisah dari zat. Nah, ini ayat berulang saja. Nah, bagaimana tidak terpisahnya? Mungkin timbul tanda tanya. Bagaimana tidak terpisahnya? Itulah bentuknya. Ya. Apa bentuknya? Apa bentuknya, Syarif? Kau angguk saja. Ku tanya kau angguk. Kau mau mengelak daripada aku tanya banyak, kau pun angguk semua. Kan? Lepas ini ku tanya banyak, tahukah? Ha. Okey. Apa tanya Walid tanya tadi? Walid ni pun tak berapa sihat. Kepala pun tak berapa sihat ni. Rasa-rasa dia macam mau ghaib saja. Ha? Ghaib, tahu tak? Apa aku tanya tadi? Ha? Boleh tanya apa tadi? Boleh tanya apa tadi, Rantau? Aku mau tengok pick up pula yang ni. Paper boleh cek habis sudah. Cek satu-satu perkataan. Tulisannya bagus. Penulisannya bagus. Lontaran fikrahnya bagus. Tapi meletakkan meletakkan huraian penjelasannya tidak betul. Berserabut macam gaduh-gaduh. Penulisannya bagus. Okey, itu satu perkembangan yang sangat baik. Dan pada satu keadaan Walid boleh ucap tahniah lah. Berjaya lah kamu orang berada di posisi itu. Tapi lepas ini kena belajar pula. Bukan saja belajar tentang susun atur. Nanti kita nak sampaikan ilmu pun macam itulah. Mesti teratur, tersusun, begitu. Kan? Bukan saja tentang susun atur. Tapi bagaimana mengembangkan pemikiran ilmiah. Itu yang penting. Okey? Nah, lepas ni kamu orang menghadap Walid. Siap pasang telinga semua. Biar bernanah telinga. Keluar darah mata. Wajar sampai boleh. Okey, soalan tadi apa? Kamu orang ni syok saja bila aku cakap benda lain. Bukan main lagi kamu orang ya. Soalannya apa? Apa aku tanya tadi? Tanya tentang itu tadi. Kan? Nah, kenapa kita menerima pandangan apa tadi ya? Sifat tidak terpisah dari zat. Itu. Ya kan? Kita menerima dan bagaimana faham kita. Nah, mau tanya Nan, kau punya faham macam mana Nan? Sapuan standby. Soalan berikutnya. Kau faham macam mana? Sifat tidak terpisah dengan zat. Kau faham macam mana? Ni kau belajar kenal Allah kan? Nah, kau sedang kenal Allah kan? Kenal atau tidak Tuhanmu? Nah, cakaplah sedang mengenal begitu. Okey. Okey, terus. Nah, jadi persoalannya sifat tidak terpisah dari zat. Macam mana kau punya faham? Nah, hilang sudah suara. Sampai di poinnya suara hilang. Mana boleh macam itu? Terus, kuat Nan. Ini bukan peperiksaan. Kau cakap sajalah. Salah Walid betul kan? Nah, kau punya faham sekarang. Sifat tidak terpisah dari zat. Dan zat tidak terpisah dari sifat. Itulah matannya, teksnya. Jadi berarti laziman antara keduanya. Nah, kau faham macam mana? Itu pertanyaan Walid. Walid, dulu masa Walid belajar, kau tahu kah? Walid ini kadang-kadang nakal, tahu kah? Dia tanya, kau faham macam mana? Walid tunjuk itu. Tunjuk begitu saja. Tahu kah? Nah, kau pun bolehlah, Walid benarkanlah. Kau faham macam mana? Kau tunjuklah, kau mau tunjuk apa? Itu apa saja yang kau mau tunjuk. Nah, kau masa lama apa? Kalau ada orang-orang yang mau buat menantu, dia tengok saja. Tak boleh. Panjang sangat masa.
Bangsa Puan. Tadi nak bangsa Puan pula kan bangsa Puan. Soalan yang sama aja bangsa Puan. Oleh kerana Nan ambil masa panjang sangat dia nak fikir teruk. Nah, sifat tidak terpisah dari zat dan zat tidak terpisah dari sifat. Faham macam mana Puan? Tengok orang ni. Lagi habis masa itu. Allah alam. Okey, mengaji. Oh, zat adalah sifat, sifat adalah zat ya. Tidak dinafikan. Bahkan tidak boleh dipisahkan. Jadi boleh bukan tanya persoalan tu, boleh daripada persoalan tu hang nak faham macam mana? Itu. Hang boleh baca paper hang exam, point cukup bagus point. Tapi huraian tak ada. Tangan keras kot masa nak bagi penjelasan tu, tangan jadi keras. Jadi macam walik dia seminggu ni jari jadi keras, semua keras. Masa jadi guru kot, hang tiap cari ubat. Keras jari nak tulis tak boleh. Tulis point je. Okey, tak apa. Tulis, boleh. Dah boleh tunjuk ada di situ. Hampa tu dia lah. Bila boleh cerita ni, hampa tak bagi perhatian. Boleh tunjuk dah. Ni makna dia ni. Makna, apa istilah dia? Apa istilah dia di situ? Sifat tidak terpisah sifat daripada zat. Tidak terpisah zat daripada sifat. Ni lah maknanya. Kan? Tidak terpisah artinya saling menunjukkan antara satu sama lain. Zat menunjukkan kepada kita sifat Allah. Zat ditunjukkan, bukan menunjukkan. Zat ditunjukkan dengan sifat. Sifat menunjukkan zat. Jadi istilah ni saja. Bahkan istilah inilah menjadi sebab perbezaan pendapat dalam topik sebelumnya. Hal, antara hal dengan apa yang tadi? Menerima ada hal dan menafikan hal. Bukan menafikan. Menerima ada hal dan tidak membincangkan tentang hal. Betul kan? Nah, ini istilah saja. Jadi zat menunjuk, sifat menunjukkan zat. Itu hal. Betul kan? Pada dasarnya itu hal. Nah, kerana itulah Imam Abu Mansur Maturidi, Imam Sanusi, boleh singgung saja, sentuh saja. Mereka meletakkan ada hal di situ. Okey. Zat ditunjukkan dengan sifat. Nah, di sini tidak istilah ini tidak menyangkut hal. Jadi Abu Hasan Asy'ari di sini, Imam Abu Mansur Maturidi di situ. Faham tak? Nah, tak perlulah kau sibuk-sibuk semak-semak memfikir, boleh cerita saja. Kurang-kurangnya, oh Imam Abu Mansur ya, oh Imam Abu Hasan Asy'ari ya. Nah, itu imamnya Ahlussunnah wal Jamaah. Sekurang-kurangnya. Itu kan? Jangan sampai tidak tahu apa. Kadang-kadang suruh mengaji tak mau. Lepas tu tak tahu apa. Nak tahu macam mana mengaji tak mau. Itulah contoh. Okey. Selesai ya. Ingat ya. Ulang rantau. Ini tentang apa? Kaitannya sifat tidak terpisah dengan zat. Zat tidak terpisah dengan sifat. Tentang itu. Kau buat kau punya kesimpulan yang tahqiq. Kau pegang. Kau seorang lah dulu. Orang lain belum tentu. Nah, okey. Jadi istilah yang mendominasi apa yang kita mau pegang tadi, menunjukkan, ditunjukkan. Nah, itu saja, okey? Selesai. Mau tanya Aina nanti dia tidak lalu makan nasi pula. Dia pun mau kena tanya juga tu. Dia pun jawab bagus, alhamdulillah. Tapi tinggal jawab soalan separuh-paruh. Jawab bagus, alhamdulillah. Yang lain-lain pun semua bagus, okey? Boleh cek tadi Mariana, siapa tadi? Ajar, Farah. Bagus. Okey, itu perkembangan sangat baik.
Itu tanda kalau belajar dan sungguh-sungguh, insya-Allah kita berjaya. Dan kita mempunyai pengetahuan lebih daripada orang-orang kampung kita lah. Maksudnya begitulah. Kan? Okey. Terus, kerana sifat tidak terpisah dari zat. Nah, jadi, ulang-ulang itu saja. Musannif nampaknya dia pun mengulang-ulang supaya kita tahqiq ya. Hakikatnya kitab-kitab klasiknya begitu. Cara mereka mentahqiqkan apa yang kita faham. Okey. Kerana sifat tidak terpisah dari zat. Untuk menjelaskan hal ini, para ulama berkata, nah ini usulnya. Inilah dipanggil usuluddin. Okey. Tawadhu'u kulli syai'in liqudratihi ay li zatihi li ajli qudratihi. Segala sesuatu yang menjadi tawadhu' kerana zat Allah. Maksudnya sebab sifat kudrah Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu menjadi tawadhu'. Perkataan tawadhu' ini kalau kita terjemah mudah adalah tunduk. Segala sesuatu ai makhluk. Segala sesuatu ai makhluk. Menjadi tawaduk ay tunduk kerana zat Allah SWT. Artinya tunduk kepada Allah. Maksudnya sebab sifat kudrah Allah SWT. Kenapa makhluk tawaduk kepada zat Allah SWT, sedangkan zat Allah SWT itu bukan nampak, bukan kelihatan dengan mata kasar. Nah, kerana dia sebut apa? Kerana sebab sifat kudrah Allah. Kerana makhluk itu memahami sifat. Memahami sifat dulu. Memahami sifat Allah SWT. Mungkin kudrah, iradah dan yang lain-lain. Faham kan? Jadi boleh saja kita katakan, kita manusia ini menerima zat Allah SWT. Kenapa? Kerana kita memahami sifat Allah SWT. Nah, boleh sebut begitu saja. Jadi kalau tanpa sifat itu, kita manusia tidak tahu memahami Allah macam mana. Betul kan? Begitulah. Jelas ya? Tanpa sifat itu, kita tidak tahu memahami Allah itu bagaimana. Nah, keseluruhannya disebut sifat. Walaupun dalam perbincangan ilmiah kita sebut af'al ya. Nah, secara umum semua itu disebut sebagai sifat. Okey, selesai. Kemudian kata musannif, kerana setiap sifat tidak terpisah dari zat. Ulang lagi ayatnya. Masya Allah, tahqiq betul ini. Maka para ulama mengatakan li qudratihi bukan li zatihi. Jadi atas sebab sifat tidak terpisah dari zat, maka para ulama kita, kalau kita kaji kitab mana-mana pun, mereka menggunakan istilah li qudratihi bukan li zatihi. Kenapa qudrah? Karena kudrah itu sifat yang menunjukkan zat. Nah, asasnya macam kita sebutkan tadi, kita tidak memahami zat tanpa melalui sifat. Itu asasnya. Jadi sifatlah yang menunjukkan kepada kita zat. Ya. Begitu. Okey. Kemudian katanya seseorang yang beribadah, menyembah sifat Allah sahaja. Baru dia kaitkan. Kenapa pentingnya kita memahami dua konsep yang langsung tidak langsung, zat Allah dan sifat Allah. Kenapa pentingnya kita memahami? Nah, berkaitan dengan nanti kita beribadah. Ya. Nanti kita beribadah sama ada kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, sama ada kita menyembah sifat Allah saja tanpa zatnya, ataupun kita menyembah zat Allah Subhanahu wa taala langsung dengan sifatnya misalnya. Itu antaralah kan. Sebab nanti kita bertemu dengan Mu'tazilah pada dasar pengajiannya, dasar ilmiahnya. Kita bertemu dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah yang buat kecoh perkara-perkara ini, tahukah? Nanti kita akan bertemu. Cuma dalam konteks ini musannif mengatakan bila kita melakukan ibadah, ya, teksnya macam mana? Seseorang yang beribadah, katanya, menyembah sifat Allah saja tanpa zatnya, maka hukumnya kufur. Ya kan? Seseorang yang beribadah, jadi dia menyembah sifat Allah. Ini satu fakta yang perlu kamu orang kena kaji ya.
Jangan main tangkap muat saja. Nah, kita sebut. Jadi orang yang buat ibadah, kalau dia menyembah sifat Allah saja tanpa zatnya, tanpa dia, macam inilah, tanpa konsep ini, ya, maka hukumnya kufur. Kufur apa? Ini bukan sampai jadi kafir ya. Kufur di sini maksudnya tercacat, tercelalah ibadah kita. Nah, itu yang disebut dalam hadis. La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Ada yang menyebutnya hadis, ada yang menyebutnya usuluddin. Kalau usuluddin pun barangkali ada hadisnya gitu kan. La tasihul ibadah, tidak sah ibadah seseorang illa melainkan bima'rifatil ma'bud. Dia kenal siapa yang dia ibadahkan. Nah, adapun kenal siapa yang dia ibadahkan, sama yang kita gunakan istilah faham. Dia faham siapa yang dia ibadahkan. Betul kan? Nah, yang dia ibadahkan itu Allah. Betul? Yang kita ibadahkan itu siapa, Azrin? Allah. Yang kita ibadahkan itu Allah. Betul kan? Jadi baru timbul pertanyaan di situ. Allah yang kau kenal itu zatnya atau sifatnya? Jelas ya? Maka jawabnya, kenal zat Allah ditunjukkan oleh sifat. Kenal sifat Allah menunjukkan zat. Sebagai pemahaman kita tentang berlaziman antara keduanya. Itu. Ya. Hakikatnya kita menyembah zat Allah kan? Nah, itu hakikatnya. Hanya sahaja zat itu kita tidak kenal tanpa melalui sifat. Itu saja. Jadi hakikatnya yang kita sembah itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Zat itu yang kita sembah. Ya. Okey. Sedangkan orang yang menyembah zat Allah saja tanpa sifatnya, maka hukumnya fasik. Orang yang menyembah zat Allah SWT, ya, dia sembah zat. Tapi tanpa memahami konsep ini, berarti fasik dia. Kenapa fasik? Tidak betul. Dia tidak kenal. Menyembah yang tidak dikenali. Menyembah yang tidak difahami. Begitu. Ya. Mana mungkin betul kita menyembah yang kita tidak faham. Faham tak Siti Hajar? Kita kena sembah Allah SWT. Dan Allah SWT itu kita kena faham. Cakap dulu, cik ingat cakap tu. Orang Kedah kata cik Hajar ingat cakap itu cukup memadai. Jangan campur dengan ini yang semak-semak ni. Ini tahap atas sikit. Nah, macam tu saja. Okey. Kemudian katanya, inilah makna ucapan sebagian ulama' berkaitan dengan hal kalau kita sembah sifat Allah, kita kufur. Kalau kita sembah zat Allah, kalau kita sembah sifat Allah tanpa zat, kita kufur. Kalau kita sembah zat Allah tanpa sifat, kita fasik. Tentang ini, katanya, ulama' mengungkapkan, man ibadal asma'a dunal ma'na faqad kafar. Wa man ibadal ma'na dunal asma'i fahuwa zindiq. Wa man ibadahuma faqad asyrak. Fal mustaqimu ibadatu zatil muttasifah. Muttasifati bisifati. Betul lagi sekali. Man ibadal asma'a dunal ma'na faqad kafar. Wa man ibadal ma'na dunal asma'i fahuwa zindiq. Wa man ibadahuma faqad asyrak. Fal mustaqimu ibadatu zatil muttasifati bisifah. Barang siapa menyembah sifat terpisah dari zat, yakni tidak menyembah zat, maka dia benar-benar telah kufur. Nah, di sana ada perbincangannya. Orang-orang Kristian menyembah Allah juga kan. Tetapi mereka memisahkan zat dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu satu sisi. Selain daripada mereka meninggalkan Tuhan dan sebagainya, itu satu sisi mereka memisahkan zat dengan sifat. Jadi mereka seolah-olah menerima sifat, tidak menerima zat. Seolah-olah menerima zat, tidak menerima sifat. Begitulah keadaannya. Ya. Itu orang-orang Nasrani. Orang-orang Yahudi pun sama. Ya. Orang-orang Yahudi pun sama. Ya, yang lain-lain itu adalah pecahan-pecahan daripada serpihan-serpihan daripada Yahudi Nasrani. Ya.
Nah, itu saja. Tapi dalam hal bertuhan, semua orang menerima Tuhan. Nah, tapi menerimanya itu dari sudut apa? Ya, kalau kita bincangkan ini dari sudut kefahaman. Dia fahamkah tentang Tuhan? Nah, misalnya. Ya. Okey. Jadi katanya barang siapa menyembah sifat. Nah, kalau kita tidak faham zat, kita tidak menerima zat, kita menerima sifat saja, berarti kita akan menyembah sifat. Terpisah dari zat, yakni tidak menyembah zat, maka dia benar-benar telah kufur. Barang siapa menyembah zat tanpa sifat, ada juga yang menyembah zat, macam Kristian, Yahudi, Nasara disebut tadi. Ya, mereka menyembah zat tanpa sifat, maka dia berhukum kafir zindik. Maka mereka itu dihukumkan dengan kafir zindik. Ya. Dikatakan kafir zindik ini adalah kafir yang keji daripada segala jenis kafir. Okey. Kemudian katanya sebagian ulama mengatakan fasik, ada juga ulama mengatakan fasik. Ya, keburukan di situ, ada keburukan di situ. Dan barang siapa menyembah keduanya, siapa yang menyembah keduanya? Menyembah artinya menghambakan diri, ya, mengabdikan diri, kehambaan dan sebagainya. Yakni zat dan sifat secara terpisah, maka dia benar-benar telah menyekutukan Allah. Kalau dia menyembah kedua, dia menyembah zat dan sifat Allah SWT secara terpisah, ya kan? Secara berasingan, nah berarti dia benar-benar telah menyekutukan Allah, dia telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Maka orang yang berada di jalan yang lurus, ini yang perlu diambil. Maka orang yang berada di jalan yang lurus adalah orang yang menyembah zat yang memiliki sifat. Nah, itu yang betul. Ya. Jadi kita ambil yang betul lah, jangan ambil yang salah. Kita menyembah zat Allah SWT yang memiliki sifat yang sempurna. Ya kan? Kenapa? Karena apapun difahami, dikenali, difahami melalui sifat. Nah, itu saja. Malaikat pun ada sifatnya. Tidak kita mana pernah tengok malaikat. Mana pernah tahu. Kan? Oh, ada tengok dalam filem itu, filem ini. Nah, itu merapu saja. Kan? Apa filmnya? Angelina Jolie jadi dia punya salah satu malaikat yang dihantar ke bumi. Angelina Jolie. Kan? Ini sesat saja. Filem-filem sesat. Kan? Dia ada tanduk, ada sayap. Dia. Satu hari dia menghadiri kenduri. Itu merapu saja. Itu merapu. Nah, malaikat ada sifat. Apa sifat malaikat antaranya? Itulah selalu kita baca dalam Al-Quran. Wa yaf'alu nama yu'marun. Itu di antara sifatnya para malaikat. Ya kan? Mereka akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Nah, arti induknya taat dan patuh kepada Allah SWT. Itulah malaikat. Okey. Jadi tetap saja ada sifat untuk memberi kita faham, ya, memberi kita kenalkah apakah istilahnya yang secara khusus adalah memberi kita faham tentang ilahiyat, tentang Tuhan itu. Jadi pegang yang itu. Maka orang yang berada di jalan yang lurus, orang yang benar adalah orang yang menyembah zat yang memiliki sifat. Zat yang ada sifat. Karena zat saja tidak diketahui. Allah saja yang maha tahu, kita mana boleh tahu. Okey. Kemudian katanya perkataan Syekh Ibrahim Laqani dalam bait ini. Perkataan Syekh Ibrahim Laqani dalam bait ini, bait yang kita baca di atas tadi. Menolak pandangan orang-orang Mu'tazilah. Tadi boleh sebut sudah. Betul kan? Menolak pandangan orang-orang Mu'tazilah. Kenapa? Orang-orang Mu'tazilah, dia buat kacau. Buat kacau macam mana? Dia merosakkan fakta-fakta ilmu yang dibangunkan oleh para ulama. Tahukah? Mereka merosakkan fakta-fakta ilmiah yang dibangunkan oleh ulama, oleh para ulama untuk umat memahami ilahiyat. Kan? Mereka merosakkan melalui doktrin akal lebih tinggi daripada wahyu. Kan? Nah, itu kita belajar dalam akidah. Dasar-dasar akidah. Mu'tazilah meletakkan akal lebih tinggi daripada wahyu. Pertama akal.
Nah, kedua baru Quran, ketiga baru hadis. Ini Mu'tazilah punya prinsip. Nah, jadi akal di tempat yang paling tinggi. Sampai-sampai kalau Al-Quran itu menyalahi akal, tinggal Quran. Kalau hadis itu menyalahi akal, tinggal hadis. Nah, berarti mereka meninggikan akal. Nah, ketika mereka meninggikan akal, apa yang tersebut dalam konteks ahli sunnah wal jamaah ya, yang didisiplinkan fakta dan sebagainya, nah, itu dinafikan oleh mereka. Nah, sebab itu antara doktrin terbesar Mu'tazilah, mereka menafikan sifat bagi Allah SWT. Ya, mereka mengatakan Allah semata-mata zat, tidak ada sifat. Nah, kalau tidak ada sifat, bagaimana umat mau memahami Allah SWT? Betul kan? Kalau tidak ada sifat, kita mau belajar apa? Kita nak mengaji apa? Faham jawapan? Kalau tak ada sifat, sifatlah umumnya sama ada af'al apa, kita nak mengaji apa? Untuk nak memahami Allah Subhanahu Wa Taala. Betul ya? Nah, itu logiknya, Ya. Okey. Jadi disebut Mu'tazilah di sini. Menolak pandangan orang-orang Mu'tazilah yang mengingkari adanya sifat-sifat ma'ani. Di sini musannif mengatakan sifat-sifat ma'ani saja. Ini sebahagian. Ada Mu'tazilah mengingkari semua sifat. Ya. Ada yang mengingkari sifat ma'ani saja. Jadi sifat Allah SWT itu sekadar apa yang di dalam Quran itu, ya kan? Yang tersebut sama basar itu saja. Mereka meniadakan sifat-sifat ma'ani agar tidak ada dua hal qidam. Jadi apa sebab mereka meniadakan sifat-sifat ma'ani? Justru yang lain meniadakan sifat bagi Allah SWT. Kenapa? Katanya agar tidak ada dua hal qidam, yang dahulu yang sama. Menurut faham mereka, tidak ada dua qidam. Jadi kalau ada qidam zat, berarti ada sifat, berarti sifat pun ada qidamnya. Betul kan? Berarti dua qidam di situ. Sedangkan qidam mutlak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Pada faham mereka. Okey. Semisal qudrah katanya, contohnya qudrah dan qadiran, maka akan bertumpuk dua hal yang sama. Jadi qudrah dengan qadiran, menurut mereka hal yang sama. Dua-dua sama saja. Qudrah adalah qadiran, qadiran adalah qudrah. Menurut Mu'tazilah. Mana sama kan? Qudrah adalah sifat ma'ani. Sifat yang menunjukkan af'al. Sedangkan kaunuhu qadiran, itu adalah sifat yang terkait dengan asma'. Walaupun umumnya menunjukkan perbuatan, menunjukkan af'al. Tapi dia lebih kepada hal. Ini untuk kita saja jalan. Kamu orang jangan fikir lagi ya. Belum sampai masanya. Okey. Pendapat Mu'tazilah ni ditolak dengan bait di atas. Jadi pendapat Mu'tazilah ni ditolaklah. Siapa yang menolaknya? Majoriti. Para ulama ahli sunnah wal jamaah. Majoriti. Ya. Ada sikit saja yang tawakuf. Dan yang tawakuf itu pun mereka tetap saja berpegang dengan ahli sunnah wal jamaah. Antara yang tawakuf itu siapa namanya? Ada. Boleh lupa. Okey. Nah, sekurang-kurangnya kita faham di situ apa yang kita bincangkan tentang apa ya? Pada hakikatnya adalah tentang tahqiq ilahiyah, tahqiq ilahiyat, tahqiq ketuhanan. Nah, itu saja. Dan sampai di sini berarti kita boleh pegang sudah. Ya. Cuma pastikan kita fahamlah, jangan kita tidak faham. Dan tidak mungkinlah Walid cakap banyak ini kamu faham. Yang lain-lain belum faham lagi. Ya. Okey. Jadi kita berhenti di situ. Nanti kita sambung ta'alluq sifat ma'ani. Banyak perbincangannya berkaitan dengan hal ini. Walid takut. Nah, Walid umum begini, kamu orang belum sampai. Yang belum sampai itu dengar saja dulu. Atau nanti Walid cek balik, perlu Walid langkah kah? Kalau perlu langkah, Walid langkah saja. Yang penting-penting saja dulu. Wallahu a'lam bishawab kama qala. Ada soalan kah?
Okey, kalau tak ada soalan, Walid nak bagi tahu sikit sebab tadi Mama bagi tahu Walid ada sedikit troubleshooter, ada sedikit ketidakfahaman. Walid tak tahulah, Walid pun tak mau tanya banyak-banyak. Walid tengah duk semok-semok pening-pening ni, tak boleh. Ada sedikit troubleshooter, gangguan. Ada student yang tak faham. Bila tak faham ni dia timbul persoalan. Kenapa nak kena khidmat? Tempat lain kami pergi mengaji, makan saja. Tak payah duk masak-masak, tak payah masuk dapur, tak payah ni, tak payah ni, makan saja. Okey, kenapa kena khidmat? Okey. Boleh jawab ya, tempat lain. Yuran dia 300 je kot. 300 ke 400 lah ni. Ke 400. Ada tempat-tempat yang 400 lah sebulan. Yuran ni. Jadi kalau kita mampu bayar 400, 300, 400, tak ada hal lah, makan lah. Kita pun boleh appoint satu tukang masak chef. Kalau hampa mau bayar 400 sebulan, boleh orang main chef. Masak. Tak gaduh, hampa bangun tidur mengaji, bangun tidur mengaji, bangun tidur mengaji. Mengaji kena ikut juga sistem. Dia nak pandai ni kena ikut sistem. Kalau tak ikut dia tak pandai. Duk bodoh situ lah. Kan? Betul tak Mak kan? Kena ikut cara dia, betul tak? Kan? Kita nak makan buah hulu, kita kena pakai panggil apa? Acuan bahulu, betul tak? Acuan. Acuan tahu acuan? Bahulu orang tahu bahulu. Tahu? Kuih tu. Orang buat bahulu dia ada acuan dia, betul? Dia kena pakai acuan tu baru dia keluar bahulu. Kan? Kalau tak pakai acuan tu dia tak jadi. Samalah kita pun. Kalau nak bagi reti dia kena pakai acuan. Ikut acuan tu baru dia boleh. Dia akan reti. Jika tidak dia tak tahu apa. Okey. Itu satu, ya. Walid tahulah. Walid sebab kawan-kawan Walid banyak yang buka tahfiz lah, itulah, inilah. Dia pun punya yuran semua dah naik dah. Ada yang tak sampai 400, ada 380 sebagainya. Tapi tetap dia pun naik lah yuran. Okey. Kita tak ada percuma. Ini tahun yang ke berapa dah cik kita? 4 campur 5, 9 tahun. Ini tahun yang ke-9. Kita dah ada 3 batch dah. 3 grup dah yang dah lepas. Ini kira ni grup yang ke berapa? Keempat lah. Kelima. Keempat. 4, 5 lagu tu lah sebab kita. Okey. Jadi kita daripada dulu sampai sekarang kita percuma aja. Mengaji percuma. Kitab pun kita cari. Kita konteks kawan-kawan. Siapa yang nak sumbang. Siapa yang nak infak. Kita nak bagi anak-anak kita yang ada di pondok kita boleh mengaji. Kan? Sampai begitulah. Jadi pada keseluruhan percuma. Itu pun obat gigi pun kita bagi. Hak boleh bagi free, kita bagi free. Kan? Obat gigi pun kita bagi. Kalau ada sabun pun kita bagi. Gosok badan pun kita bagi free. Ya kan? Sampai begitu sekali lah. Kan? Kita usahakan sampai begitu. Jadi siapa-siapa yang tak ada gosok badan boleh ambil free. Jangan ambil buat balik lah. Jangan ada simpan pula boleh ambil taruh beda tahun depan pula. Tak. Kan? Boleh ambil di situ ada. Okey. Jadi kita tak ada benda tu. Bila kita tak ada semua benda-benda ni, kita menggunakan sistem yang penuh barakah ya. Sistem yang penuh barakah. Sistem ini diamalkan oleh Azhar. Diamalkan oleh Azhar satu ketika dulu. Lah pun ada tapi dia jadi macam budak-budak Malaysia terpinggirlah dengan sistem ni. Budak-budak Malaysia tak peduli pun. Dia tak ada peduli. Tapi budak-budak yang peduli benda ni, mereka keluar daripada Azhar dengan kealiman. Okey. Nah, ada 3 perkara. 1, khidmat. Apa dia khidmat? Khidmat ni bukan hang kena pergi masak, hang kena pergi buat kerja, bukan. Ya. Bukan hang kena pergi buat, kena pergi, tak. Khidmat ni maksudnya belajar untuk hidup secara seorang lelaki dan belajar untuk hidup secara seorang perempuan. Sedang tak sedang, bedah pandai masak. Sedang tak sedang, kita semua pandai masak dah lah ni. Walid lagi pandai lah. Kan? Betul tak? Siti Hajar pandai masak dah lah ni kan?
tahu dah nak buat ni, tahu dah nak masak yang tu, tahu dah nak masak yang ni, betul? Walid tengok saja daripada bilik tu, Walid ada skrin TV, jadi ada CCTV kamera. Walid tengok. Kan? Sebab itu Walid kata Farah dia boleh masak. Walid tahulah. Cuma kadang-kadang dia silap juga kan. Garam terlebih. Itu biasalah nama belajar. Orang belajar ni biasa je. Kan? Kadang-kadang gula lebih. Kan? Walid pun terfikir, Farah ni nak bagi Walid kena haji manis ke apa? Ya. Tak. Silap. Jadi, apabila Farah, semua kita, siapa-siapa yang ada tu, dia terlibat dengan khidmat. Jadi di situ dia belajarlah macam mana nak hidup. Sebagai seorang lelaki, sebagai seorang perempuan. Silaplah. Sebagai seorang perempuan. Nanti dia tahu, nak kena masak. Nak masak tu, hak ni nama dia garam. Hak ni nama dia ni. Hak ni nama dia ni. Dia tahulah. Tak payahlah pergi masuk sekolah masak. Nak masuk sekolah masak, ingat yuran apa? Tu makcik tu abang, dia punya makcik tu bini wali. Dia punya kelas kulineri setahun 2000 berapa ratus tadi apa? 2600 ya? Dua semester, RM2,600 kita nak cari duit mana bayar? Tu nak belajar masak. Tu makcik Amai tu, dia tu jangan main. Dia ada dipanggil apa itu? Orang yang ada lesen meluluskan orang lain. Boleh meluluskan orang lain. Dia tu. Besok ni kita buatlah kelas masak kita, daftar dekat dia. Dia keluarlah surat tu. Sijil bagi kita. Kebolehan memasak kita. Dia buatlah dia punya exam dia. Apa masalah dia? Dia main buat exam. Okey, hari ni kita nak masak char kway teow. Pakat masak tengok jadi ke mana. Dia bagilah. Lulus perang. Dapat sijil. Buta kita. Macam tu. Jadi kena belajarlah. Baik, tentang khidmat ni, kita sebut khidmat, di sana Walid dah jelas dah. Khidmat ini berkaitan dengan kita belajar untuk hidup. Tak mau belajar hidup kah? Mestilah kita nak belajar hidup. Baik lelaki, baik perempuan kena belajar hidup. Jangan masuk di tengah orang terpinga-pinga. Nak buat apa ni? Tak mau macam tu. Kita belajar untuk hidup. Yang perempuan cara perempuan. Perempuan kena belajar masak, tahu masak, jangan tahu masak Maggi ya. Nanti suami kata, "Yang abang nak makan, yang masak Maggi abang lah." Hari pertama boleh, hari kedua boleh, hari ketiga dia tendang terjun belantang. Dia buat main. Tu Muhammad. Mana boleh tahan kita makan Maggi hari Muhammad betul kan? Kita nak kena pergi buat kerja. Masuk dalam dalam hutan cari madu lebah apa nak jual dia kan. Balik-balik nak makan dia jamu Maggi kat kita. Qalu salama. Kalau Walid tak dan pagi esok malam tu juga hampir balik rumah mak hang Walid tu tu. Walid tak boleh kan. Jadi belajarlah tu yang sebabnya orang suruh khidmat. Kita panggil khidmat. Kenapa kita panggil khidmat? Sebab dia ada nilai. Kita akan nilai khidmat ini A ke, B ke, C. Berapa? C je kan? A, B, C je kan? Kita akan nilai ni. Dalam sijil kamu ni nanti kita masuk khidmat A atau B atau C. Kita akan masuk kan? Itu tujuannya. Sebab itu kita namakan khidmat. Kita boleh namanya belajar masak. Hak lelaki pula belajar penternakan. Belajar... Tukang-tukang ni panggil apa? Kemahiran pertukangan. Boleh Laratkah kita nak buh banyak-banyak macam tu? Cukuplah kita bubuh khidmat. Kita letakkan istilah khidmat. Nah, yang penting kena faham khidmat ini untuk membina diri kita. Itu yang paling penting. Bina kita punya self confidence, keyakinan diri. Macam mana aku nak buat, macam mana aku nak buat. Aku nak buat benda ni macam mana, aku nak buat benda itu macam mana. Belajarlah. Mana boleh tak belajar benda-benda ni semua? Tak belajar, kita masuk tengah orang macam kurusah masuk kampung. Tahu kurusah masuk kampung? Tengah-tengah, tak tahu nak buat apa. Ada orang pandai pada kita, dia akan tipu kita. Itulah yang terjadi. Kan? Macam duk jadi law ni. Bangla, mari sini, dia tipu budak-budak perempuan. Abang sayang adik manis, adik manis, adik manis. 3 kali, 4 kali adik manis, ikut Bangladesh. Kan? Lepas tu Bangladesh rosak kan. Macam-macam duk jadilah sekarang ni.
Faham tak tu? Pasal apa dia kena tipu? Sebab dia tak tahu macam mana kehidupan. Macam mana kehidupan sebenar dia tak tahu. Kenapa dia tak tahu? Sebab dia tak belajar. Dia tak belajar, dia tak tahu lah. Itu contoh lah, kita sebut contoh dalam hal sosialisasi, hal masyarakat. Tapi kita, peringkat ni, khidmat ini, kalau perempuan, kita fokuskan kepada dapur dulu. Kan? Bagi dia kenal garam. Ni garam pun dia tak kenal. Kan? Boncuh kopi kat lelaki buh garam. Masalah. Kan? Dah buat mana dia tak kenal. Kan? Balik-balik dah mengaji tak bawa balik hidup kampung sat nikah. Nikah tu kan. Laki balik-balik teh buat kopi ke yang? Buat kopi kemas ke main. Turun minum masin piang. Kes apa? Kes tak kenal garam. Itu contoh. Kan? Tak kenal gula, tak kenal apa hak masak, tak kenal hak tu, tak kenal hak ni. Tak boleh. Masak pun dia kena ada kan. Kita nak masak daging, kita pakai halia. Kita pakai lengkuas, kita pakai benda-benda tu. Janganlah kita sayuk pembuh halia. Sayuk, sawi, tomeh tu hambuh halia. Tak boleh muka kedara sayuk tu. Pasal apa jadi aku tu? Pasal tak hati. Ni. Walid bukan marah, Walid tengok saja kesilapan apa. Walid nanti bagi tahu mama, benda ni tak kena. Benda ni tak kena. Untuk memperbaiki. Nak bagi anak-anak ni, dia keluar daripada sini, bab masak selesai. Bab apa lagi kita ajaklah, kalau dalam bahasa akademik dia panggil hospitality. Aku sebut semua bahasa. Hospitality ni kita akan ajak. Apa hospitality? Pengurusan rumah tangga. Kita akan ajak bagi. Nak lipat kain macam mana? Ini lipat kain pun tak erti, mesti sangkuk ikut dah. Kita tak cek lagi, tak tahulah. Kan? Jangan duk buat melawak. Ada orang perempuan lipat kain pun tak tahu. Kan? Bersepah. Laki balik tengok bersepah. Hari pertama, hari kedua pun bersepah. Hari ketiga bersepah. Hari keempat, dia kata balik pergi rumah mak. Macam itulah. Jangan bagi jadi aku tu. Jangan. Anak-anak kita kena belajar nak hidup ni. Sebab cabaran ke depan ini lebih besar daripada apa yang kami dah lalui. Ya. Kami dah lalui satu fasa. Cabaran cukup dahsyatnya. Ke depan, ketika kamu keluar berada di tengah masyarakat, kamu akan melihat cabaran itu lebih besar. Percayalah. Sekarang pun mak bapak kita jadi cabaran besar. Kes telefon je, mak bapak kita pening kepala. Yang dia buat main. Bedah duduk tak mana, bedah duduk mana? Duduk sana. Kes telefon saja. Tadi pak, apa nama tu telefon. Bincang mai, sembang mai. Telefon punya pasal saya. Maknanya telefon ni cukup kuat sihir dia. Cukup kuat merosakkan. Apalagi kita tak reti nak menggunakan teknologi ini. Ini teknologi je bukan apa. Dengan cara yang betul. Rosaklah. Kesian kat orang tua tu duduk kata, Ustaz kalau ada peluang-peluang, bagilah peluang budak ni nanti sembang-sembang kot dia mau balik mengaji. Kita buah tu kita tinggal lagi tak kata tak boleh. Tapi kita kata buat masa ni kita minta maaf lah buat masa ni kita nak kena selesai macam-macam lah alasan kita. Sebab tu kita kena faham. Yang namanya kita ni, yang nama kita orang nak mengaji ni, dia kena faham. Supaya ketika kita menghadapi cabaran hidup ke depan, kita mudah. Kenapa? Kerana kita sudah ada pengetahuan untuk melalui hidup. Baru kita tak kena tipu dengan orang, tak kena naya di orang dan sebagainya. Kita ada pengetahuan. Kan? Kalau tak ada pengetahuan, lingkup. Banyak dah hanyut. Macam ni anak-anak ni generasi baru umur 15, 16 tak tahu apa lagi. Kira nak seronok je baru. Nanti duduk dalam kehidupan sebenar. Kamu akan tahu nak seronok ke, nak gelak ke, nak menangis ke, masa itu. Ya. Masa kehidupan sebenarnya. Okey. Jadi kita sebut sebagai khidmat. Okey.
Kita namakan dia sebagai khidmat. Belajarlah sementara ni ada masak. Belajarlah masak dulu. Kan? Nanti belajar pula. Apa pula. Ada macam-macam. Setakat lah ni boleh tengok, buat kuih pun pandai dah. Segala kuih, kek 3 lapis, 7 lapis, bubble gum, blue moon, aku pun tak tahu nama apa. Macam-macam tengok. Itu sekurang-kurangnya. Kan? Walid pun kalau orang minta, nak minta seorang asal anak-anak pondok Walid hak pandai buat kek, Walid pun tengok siapa dia pandai buat kek. Ni, kuat ni, mau tak? Tak boleh. Belanja Walid. Mai 20,000 lah. Kita minta 20,000 lah pandai masak. Faham tak beda? Ini masak pun tak kerti, minta sampai 20,000. Menikah 4 bulan kena bercerai sama mak belah. Contoh. Macam tu cara kita. Walid pun mana nak boleh buat kesempatan. Tu pun Walid duk atur strategi. Macam mana Walid nak buat bengkel. Bengkel untuk jahitan. Walid deal dah dengan guru-guru yang boleh datang mengajar dah. Mesin pun ada. Ada orang, ada Umi ni dia ada mesin. Dia nak bagi dia punya mesin dia. Jangan buat melawak main. Berarti kita boleh belajar jahitan. Orang perempuan boleh belajar jahitan. Orang lelaki pun teringin nak belajar jahit. Belajar payah apa? Ada guru dia nanti belajar kejahitan. Ya kan? Yang ni pula belajar apa? Kita buat bengkel kimpalan. Yang ni bengkel apa? Kita buatlah. Bukanlah kita Walid apa keadaan sekalipun. Grup kita, kami di sini ni duk berbincang macam mana nak bagi maju yang namanya anak-anak pengajian. Tu bukan ada kepentingan apa pun. Kepentingan apa? Modal kita kena keluar lagi. Baik beli kapal. Walid beli kapal. Duduk tengah kapal. Pakai spender duduk atas kapal. Beda. Betul kan? Beda dengar cerita tu. Walid dia cerita kan? Tak mau. Tak ada kepentingan apa pun. Semua nak bagi. Nah, mai kita buat. Bangunkan. Itu. Okey. Ini satu. Nombor 2. Nombor 2 apa? Adab. Adab. Okey. Nombor 2 adab. Nombor 2 adab. Okey, adab ni apa? Ni sebut mudahnya akhlak lah. Adab, akhlak, adab itu ialah maksudnya saling menghormati. Janganlah kita duk tahana kau anu, yang nu tahana kau ni, yang ni klik dia saja, geng dia saja. Tak mau. Macam tu tak boleh hidup di mana-mana pun. Kalau berperangai macam tu di mana-mana pun tak boleh hidup. Di mana-mana pun akan ditindas. Di mana-mana pun tidak akan berjaya. Hidup jadi susah. Sampai mati pun boleh jadi. Dia tak boleh macam tu. Ya? Itu adalah bahagian daripada adab. Yang tua mesti dihormati. Kan? Yang muda mesti disayangi. Dia macam tu. Kan? Ini bahagian daripada adab-adab yang kita kena praktis dalam persekitaran kita ataupun pondok kita. Ni kita sebut pondok kita. Kita kena praktis lah. Janganlah besar kepala. Istilah dia besar kepala lah. Kan? Tak mau. Besar kepala ni tak boleh. Tak untung apa pun. Walid kalau nak besar kepala, Walid boleh besar kepala lebih. Kita ada Walid pun makan apa yang hampa makan, apa yang kita makan, yang tu Walid makan. Bahkan kadang-kadang hampa makan ayam ni, dia punya besar-besar ni. Walid tak makan. Makanlah sayur sawi, farah, tomeh. Berhudang sikit, buat apa. Tu Walid makan. Ayam hampa juga. Dia Muhammad. Pasal apa? Pasal Walid memang tak makan ayam pun. Betul ayam berlambak-lambak. Hampa pun tak mau makan ayam tu. Banyak nak makan. Boleh lah. Bukan payah pun. Berasa nak makan ayam kampung. Dia berlambak ayam kampung kita. Berasa nak makan kijang. Dia berlambak kijang kita dalam tu. Payah. Okey, ni tentang adab. Jaga ya. Lebih-lebih lagi perempuan. Ni boleh ingatkan. Lebih-lebih lagi perempuan. Perempuan ni, ada satu hadis Nabi SAW menyebut al-haya'u minal iman. Terkhusus orang perempuan. Al-haya', malu. Haya' itu maknanya malu. Malu sebahagian iman. Betul terjemahannya apa? Malu itu sebahagian iman. Jadi kita termasuk dalam hal adab ni lah.
Kita nak ajak supaya anak-anak perempuan pondok kita ni ada malu. Jangan tak ada malu. Kita tak mau yang tu. Kita nak didik, kita nak ajak, kita nak bina, nak bentuk sifat malu. Supaya dia ada rasa malu sesuai dengan dia sebagai seorang perempuan. Ini sampai tak malu orang ni, kukik, ya Allah. Oh, janganlah lagu tu. Latihlah. Walid pun tahu dah mulut capui. Nak buat benda main-main capui. Tak nak boleh betul dia punya capui tu. Dah ambil masa lah. Tapi latihlah, didiklah, bentuklah kita. Kan? Dia macam tu. Janganlah kita duduk nah, aku di kampung, aku remaja gangster. Gangster. Oh, di sini bukan tempat gangster. Bukan tempat dia. Di sini tempat untuk nak bina diri kita supaya ke depan ini, ke depan. Bukan hari ini, tapi ke depan itu hidup kita lebih tersusun, lebih bermakna, lebih indah. Itu tujuannya. Jadi maknanya yang ada dengan kita ni semua kita akan latih, didik, perbetui adab. Antaranya. Mana-mana yang salah kita akan perbetui. Dan kita akan menyatakan itu salah, itu tidak boleh buat macam ini dan sebagainya. Ya. Jadi kalau kira daripada segi seorang pendidik, nah sudah tentulah macam itu. Besok hampa ada anak, kamu ada anak nanti pun macam tu juga. Perkara pertama yang kamu nak tengok adab anak-anak dengan kamu. Betul? Bayangkan anak-anak tak ada adab dengan kita. Kita mak ayah. Anak tak ada adab dengan kita. Sebab apa anak tak ada adab kita? Kita pun tak ada adab. Tak pernah didik adab. Tak pernah bina adab dalam diri kita. Nah, akhirnya anak-anak pun jadi tak ada adab. Jadi sebab itulah kita kena bina daripada sekarang. Walaupun kalau nak bincang benda ni sangat luasnya. Tapi Walid sebut dalam konteks kita. Dalam keadaan kita saja. Itu. Jadi jangan menimbulkan masalah banyak-banyak sangat. Ya kan? Walid boleh terima sekiranya baru belajar. Perlu diperbetulkan, Walid boleh terima. Ya. Tapi kalau benda itu nak terus macam tu, Walid tak boleh terima. Dan Walid akan Walid boleh buang begitu saja. Sebab Walid bukan ada kepentingan apapun. Dengan pelajar-pelajar ni Walid bukan ada kepentingan apapun. Berapa ramai Walid buang. Tak payah banyak masalah Walid buang gitu saja. Kan? Bagi balik, pergi balik. Sebab Walid tak mau benda-benda macam ni berlaku. Biarlah kita kekurangan macam ni. Walid boleh buat tamu bangunan 10 tingkat boleh. Tapi kita tak mau lah buat apa. Walid beli tanah dalam hutan ni, tempat ni, kita buat tanah ni. Dan kita merasakan persekitaran kita itu adalah sekitaran yang cukup aman, cukup tentera. Betul? Kalau kita duduk tengah pekan tu, pusbah. Siapa pernah pusbah? Liza kan? Liza pernah pusbah kan? Pusbah. Pusbah namanya. Tengah pekan. Pukul berapa tutup pintu? Terkurung dalam tu ya kan? Dah lagi terkurung dalam tu yang 4 bulan. Lagi macam-macam hal. Kita tak ada apa macam tu. Kita bagi kebebasan dalam kawasan kita. Tetapi mesti terkait dengan khidmat, mesti terkait dengan adab. Jangan pandang remeh benda yang Walid cakap. Okey. Dan yang ketiganya, belajarlah. Yang ketiga belajar. Belajar dia ada sistem dia. Kita ada sistem dia belajar. Kan? Macam mana Walid duduk terang-terang dah. Ya? Sistem belajar kita, kalau ikut, namanya talaqi mu'assarah. Kita ada talaqi dan kita ada penjelasan. Ya, melalui whiteboard kita ni. Okey. Cuma Walid nak sebutnya kepada yang baru-baru yang nak belajar lah. Yang tak mau belajar, tak apa. Kan? Buat satu keputusan supaya Walid jadi mudah. Nombor 1, kita ada dasar. Nombor 2, kita ada daras. Nombor 3, kita ada kajian kitab. Kajian kitab ya. Nah, yang baru-baru ni, baru mai ni, siapapun yang baru mai, dia tak akan dia kajian kitab ni macam kita mengaji malam ni, dia cuma mendengar saja. Okey? Dia akan terlibat dengan 2 saja. Satu namanya dasar, yang kedua namanya daras. Okey?
Akan terlibat dengan yang ni saja. Untuk semester pertama ada 4 subjek saja. Pertama, apa? Pertama tasawur, ya, dia panggil tasawur Islami, 4 subjek. Hak ni tulis, siapa yang nak mengaji tulis. Supaya kita ulang nanti kita senang ingat. Pertama subjek ada nama tasawur Islami. Supaya kita ada jawapan, kita tahu pasal apa kita Islam. Islam tu apa? Apa yang kita perlu buat bila kita Islam? Nganga saja kah? Rayuh lang kampung saja kah? Supaya kita tahu. Kan? Tanggungjawab kita dan sebagainya. Ini dipanggil tasawur Islami. Subjek kedua Quran. Tartil ya. Tartil. Artinya belajar Quran bagi boleh baca Quran. Subjek ketiga Fardu Ain. Fardu Ain. Fardu Ain itu ada 3 pelajaran di dalamnya serentak. Kan? Dan subjek keempat adalah Jawi. Ini untuk semester pertama. Kalau dia boleh selesai semua ini, baru pergi semester kedua dia berubah subjek. Ataupun mungkin subjek yang sama, tetapi perkembangan dia lain. Macam itu. Jadi, ikutlah step dia. Bukan Walid duk mengajak ni. Tak faham Walid mengajak hampa. Memanglah hampa tak faham. Hampa main dengan bangang. Dia tetap tak fahamnya. Tak ada siapa pun main dengan cerdik tu. Pasal kita tak cerdik kita nak mengaji. Ini tahu tak cerdik tak mau mengaji. Itu dia panggil bangang kali bangang. Betul? Walid kalau Walid tahu, Walid tak tahu, Walid nak belajar. Ini baru ni Walid deal dengan satu cikgu nama Cikgu Burhan. Walid berminat bidang sajalah repair mesin basuh elektronik ni. Dia buka kelas dia apa semua. Walid tanya berapa yuran apa semua. Kalau kata Walid ada kesempatan, Walid akan pergi belajar di Jitra. Sebab Walid tak tahu, Walid nak belajar. Begitulah hal-hal yang lain. Kita tak tahu, kalau kita belajarlah, betul. Mana boleh kita tak tahu, kita tunggu nanti dia datang tahu. Boleh tak? Sama aja. Bila kita tak kerti, kita tak tahu, kita belajarlah. Dia macam itu. Ini kita tak tahu, kita lari. Jangan belajar. Agak-agak kita akan tahu dah Muhammad. Kita tak tahu, lepas tu kita lari tak mau belajar. Sampai bila pun kita tak tahu, betul tak? Itulah maksudnya. Mana boleh macam tu? Kaduk bodoh situ. Jangan. Okey, keluarlah kita daripada kepompong kebodohan ataupun kejahilan kepada kepompong cerdik dan mempunyai pengetahuan. Okey? Nah, begitu. Okey. Nah, jadi ini untuk student-student semester pertama. Bukan banyak subjek pun, 4 subjek saja. Tasawur Islam. Nak bagi faham pasal apa kita orang Islam. Pasal apa kita beragama dengan Islam. Kalau beragama Islam itu macam mana? Pasal apa kita tak beragama dengan... Nak bagi faham yang tu. Jangan jadi seorang Islam yang tak tahu Islam pun dia tak tahu apa. Buat apa? Kan? Tak boleh macam tu. Bukan Walid nak sebenarnya. Allah SWT nak. Rasul nak. Agama kita nak macam tu. Jadi Walid ni tinggal sebagai seorang guru, bercampur dengan pepakat dengan guru-guru yang lain. Kami nak bina anak murid yang faham agama. Jangan kita jadi tengah-tengah masyarakat kita hari ni yang tak faham agama. Semua rosak jadi macam-macam. Buat apa? Faham tak Farah? Jangan nak marah Walid lah. Walid boleh tiang ni. Okey. Nombor 2, faham Quran. Boleh baca Quran. Quran pun baca boleh, tapi tak tahu apa dia yang baca. Buat apa? Mana boleh macam tu? Kita kena boleh baca. Kalau sampai satu peringkat boleh memahaminya, itu yang terbaik. Sebab Quran itu adalah dasar kepada agama kita. Tak faham dasar agama, payah kira lah. Kita kena fahamlah. Jadi belajar baca Quran dulu. Nanti semester kedua baru kita akan belajar apa lagi yang terkait dengan Quran. Mungkin tajwidnya, mungkin apanya. Begitu. Yang ketiga, fardu ain. Kena belajar bagi boleh. Sebab apa? Sebab hak ni kita nak buat hari-hari. Kita nak melaksanakan hari-hari. Haid, nifas. Berapa hari haid? Haid berhenti masa mana? Masa mana kita kena solat. Kan? Oh, tak payah solat lah. Kalau haid tu 15 hari, kira sebulan tak payah solat. Baik tu solat terus. Lepas tu pergi jadi Hindu ke apa ke.
Ada anak jadi Islam. Nak jadi Islam kena mengaji benda ni. Bagi reti. Tadi duk salah. Duk berdosa kita. Begitu. Kan? Jangan duk kalut. Kalut-kalut macam ni menikah. Menikah. Mari anak. Anak minta tauhid. Mak minta tauhid. Macam. Contoh. Okey. Itu fardu ain. Dan akhir sekali jawi. Kenapa jawi? Kita belajar. Siapa pandai jawi, dia pandai Quran. Itu kesimpulan mudahnya. Ya. Siapa yang pandai jawi, dia boleh baca jawi, dia boleh tulis jawi, mudah kepada dia belajar Quran. Nah, berarti mendukung untuk belajar Quran. Sisi lain, mendukung untuk kita membaca banyak teks-teks kitab yang dalam tulisan jawi. Nantinya, kita ada kesempatan kita nak buka teks-teks jawi yang macam-macam, kita boleh baca lah. Kan? Sekurang-kurangnya. Faham tak boleh sebut? Ini saja subjek. Boleh baca tak faham, boleh mengajar ambil tak faham. Tak usah duk fikir. Dengar boleh bercakap sudah. Boleh ambil point ambil, tak boleh ambil sudah. Memang tak boleh faham pun sebab apa yang boleh ajak ni tinggi benar dia. Sebab dia duduk di point kajian kitab tadi, dia duduk di sini. Ya. Ketika Walid mengajak kajian kitab ini, Walid akan patah balik ke daras kadang-kadang. Kadang-kadang patah balik ke dasar untuk membantu pelajar-pelajar, murid-murid kita ni boleh ingat. Itu kaedah Walid guna pakai. Macam itu. Ya. Walaupun kita baca macam ni, teks-teks besar macam ni, tapi kadang-kadang Walid patah balik. Patah balik ke dasar. Patah balik ke daras. Patah balik ke dasar. Patah balik di whiteboard, dia tunjuk dasar dia begini-begini. Sampai dia berkembang balik macam mana. Itu. Jadi ini semua saling membantulah. Kami akan menggunakan kaedah, apa saja kaedah untuk memastikan yang namanya murid kami. Sebab itu dia ada beza ya. Yang namanya murid kami dapat pengetahuan dan berjaya. Kami akan gunakan macam-macam kaedah. Ini tak kira lagi nak beli komputer. Apa dipanggil? IT punya program ni nak beli laptop seorang sebiji. Dahsyat nak beli laptop seorang sebiji. Ada di antara kita yang tahu guna komputer dah? Tak ada, tak boleh beli lagi. Nak kena tahu guna komputer dulu. Saat ni beli laptop lingkup 3 hari jahanam laptop. Macam itu. Jadi ada step-stepnya lah. Supaya kita tak ketinggalan zaman. Ingat ya, salah satu ketinggalan yang duk berlaku dekat kita ni adalah tak ada ilmu lah. Jahil agama. Itu satu bentuk ketinggalan. Jangan main. Ya. Cuma pada Walid, ketinggalan hal lain tak apa lagi. Jangan ketinggalan dalam hal agama. Rugi kita dunia, rugi kita di hari akhirat kelak. Okey. Nah, itu Walid sebagai pesanan. Kemudian Walid dapat tahu ada yang tak mau mengaji. Tak mau mengaji pun tak apa, tapi jangan jadi hiblis. Walid pesannya, siapa yang jadi hiblis dalam soal ilmu, dia takkan senang hidup dia sampai bila-bila. Ya. Siapa yang jadi iblis dalam soal ilmu, faham ya? Dalam soal orang mengaji, dalam soal orang nak belajar, dalam soal orang nak dengar ceramah, dalam soal orang nak buat baik, dia jadi iblis. Hasut supaya jangan jadi. Jangan jadi mengaji. Jangan jadi dengar ceramah. Jangan jadi buat baik. Itu dia panggil iblis. Ada hadis sahih tentang itu. Hadis Nabi. Siapa yang buat perangai macam tu, dia takkan senang hidup dia sampai bila-bila. Sebab itu, perhati tengok orang yang ganggu majlis ilmu, orang yang ganggu majlis mana ada pernah senang dalam hidup dia. Perhatikan. Sepanjang hidup tu dia susah saja. Dia akan jadi macam tu. Sebab itu Walid ingatkan ya, jangan. Kalau kita tak mau mengaji seorang, kita seorang tak mau mengaji, jangan duk hasut ani. Jangan. Kamu akan susah selama-lamanya. Hidup akan susah. Dia akan jadi macam itu. Sebab apa? Sebab Allah SWT nak menyempurnakan nurnya. Tapi kita jangan jadi orang yang memadamkan nur Allah SWT. Ya. Dia ada dalil Al-Quran itu. Waliyutimmu nurihi. Walau karihal kafirun. Ayat. Allah sebut dalam Al-Quran. Jangan kita jadi orang yang memadamkan cahaya Allah. Majlis ilmu, belajar agama ini adalah bahagian daripada cahaya Allah. Jangan kita jadi orang yang padam, orang yang sekat, orang yang merosakkan. Ya.
Karena apa? Allah sebut ayat-ayat selanjutnya, kita akan susah di dunia dan kita akan susah di hari akhirat kelak. Dan hakikatnya benda tu kenyataan. Jadi betul. Jangan. Boleh ingatkan yang tu saja sebagai pesan terakhir. Andai kata tak mengaji, tak mau mengaji, nak balik, segeralah. Balik tak ada hal apa pun. Segeralah nak balik pun tak apa. Kan? Tapi jangan menghasut. Jangan jadi orang yang menghasut orang lain. Nah, itu satu benda yang Walid peringat. Sebab Walid tengok umur 56 tahun, Walid tengok dengan mata kepala Walid, orang yang jenis macam tu, dia akan susah sepanjang hidup dia. Ada anak-anak jadi kacau bilau. Suami jadi kacau bilau. Ada isteri jadi kacau bilau. Jadi macam-macam dalam hidup. Jadi beringat. Ya? Okey, setakat tu saja Walid sebut malam ni. Esok Walid tak ada nak ulang sebab esok ni Walid pun pening ni. Hak nak hampa nak balik ni pening. Tak tahulah macam mana. Siapa yang tak balik, isi borang ya. Ada satu borang kena isi. Borang apa dia panggil cik? Borang saudara kita itu borang maklumat student lah. Borang maklumat. Borang itu kena isi sebab nanti ada jabatan agama main melawat ke apa ke, kita nak kena bentangkan, kita nak kena register. Dan lagi satu, kita kena register dengan polis di Raja Malaysia. Itu lagi satu. Kan? Jadi kalau ada student-student kita dicolek ke apa, kita abang student kami namanya PA telah dicolek. Dia tahu lah PA tu siapa dia. Dia ada rekod. Kan? Macam tu lah. Jadi rekod polis di Raja itu kita kena filekan dan bagi kepada polis di Raja. Jabatan polis. Itu. Okey. Jadi siapa yang nak tinggal, yang nak mengaji, isi. Yang tak mau mengaji tak apa. Yang tak mau mengaji dia punya limitasi esok je. Lepas tu kita tak tanggung dah. Kan? Lepas tu kita tak tanggung dah. Dia punya makan kan, dia punya apa kan, kita tak boleh tanggung dah. Jadi dia macam mana pun, tak mau mengaji, besok kena selesai. Dia nak balik pun balik esok. Itu saja cerita dia. Tak mau mengaji. Faham tak Muhammad? Nak mengaji, isi borang. Lepas tu kita nak sediakan dia punya kitab, dia punya itu, dia punya ini. Dan sesi akan bermula 2-3 hari lepas tu. 2-3 hari lepas esok. Jadi semester 1 punya sesi akan bermula secara bergabung. Cuma lebihnya semester 1 suku, mereka macam lain. Kita katakan mereka itu promote semester 2. Ya, promote ke semester 2. Yang semester 2 lah, bukan 3 suku. Semester 2. Kan? Yang semester 1, dia akan bermula sehari 2 hari selepas esok. Mungkin Ahad, mungkin Isnin. Untuk mengaji semua-semua tu. Okey? Wallahualam. Ada soalan kah? Tentang apa? Tentang khidmat, tentang adab, tentang belajar. Kutlah mana beritahu. Ada pun orang pernah tanya Walid, kenapa kita tak belajar baca kitab? Nak baca kitab apa? Kamu apa satu benda pun kamu tak tahu. Kan? Kena guna kaedah tu dulu. Sehingga kamu faham asasul usul, faham semua benda-benda ni, baru kita boleh ketengahkan. Kaedah talaqi. Begitu. Jadi Walid sedang membina kamu supaya boleh sampai kepada satu tahap yang kita baca kitab pun faham dah. Kan? Nah sekarang baca kitab pun tak faham betul Azrin kan? Kena faham satu-satu lah. Walid susun lah benda tu. Kan? Okey? Ajar nak tanya apa? Ajar bagus ya. Walid baca Ajar punya paper. Bagus. Yakin diri. Semangat. InsyaAllah. Nah, Ajar. Yakin diri. Yakin diri apa Walid? Yakin yang kita boleh. Okey? Semangat. InsyaAllah boleh ajar. Walid tahulah. Tengok tulisan tu Walid tahulah. Walid punya kelebihan dari sudut tu tak boleh dipertikaikan. Walid tahu saja. Tengok kertas tu tahu dah apa dia tulis apa semua. Walid tahu dah. Tanya mama. Walid tengok kertas sekali lalu ya. Dia tulis benda ni, dia tulis benda ni, dia tulis benda ni. Yang ini tak ada, yang ni tak ada. Mama tengok betul. Walid seorang pensyarah ya. Seorang pensyarah di universiti. Jadi metod untuk
checking paper, cek penulisan student ini biasa saja, tahukah? Nah, Maria, jadi lain kali next punya paper tulis bagi tertib, cermat, elok. Sebab Walid ni tengok lagu tu pun tahu dah. Ha. Nah, kita akan bina insya-Allah. Tidak ada yang gagal. Bagus. Yang gagal itu 2 orang had memang tak main. Yang tu tak upaya. Dia tak main pun kita tak boleh kata apa. Sebab apa? Sebab dia memang gagal. Kan? Cuma rugilah. Rugilah. Dari sudut masa rugi. Dari sudut itu. Allah. Okey. Bedah nak tanya apa Bedah? Bedah pandai masak dah. Pandai dah kan? Ha? Tak apa masak Maggi pun tak apa. Janji pandai je. Hai, Bedah boleh buat gulai apa pakai belakang dah Ha. InsyaAllah. Alhamdulillah. Jadi anak-anak hak pandai gitu, so depa buat kenduri apa jangan tak panggil balik pula. Kalau panggil kami pergi buat hadiah. Ha. InsyaAllah. Lain ada yang tak nak tanya? Siapa nak tanya apa? Adnan nak tanya apa? Azlan, kau berada di semester berapa? Satu suku. Okey. Faham begitu senang. Tahu satu suku tu apa Tahu ya? Okey. Sapuan tahu semester berapa Sapuan? Satu suku. Faham okey. Jadi exam lepas ni kita dah tengok, kita tak boleh nilai lagi. Boleh katakan tahniah untuk convert ataupun promote ke semester 2. Faham tak? Nah. Aina pun tahniah juga, tapi Aina ni Walid nak jumpa dia sekejap lah, nak kena jumpa jugalah. Pasal Walid ni heran. Tulis, mati di situ. Titik pun tidak ada, tapi mati. Nak kira wakaf kan, nak kira wasal kan, nak kira apa. Aduh, nak kena selesai masalah tu. Itu satu masalah tu. Orang panggil apa ya? Psikologi konflik. Okey, yang lain-lain tahniah semua, tahniah. Walaupun Walid tak tengok lagi semua paper, tahniah. Kan? Sangat memberangsangkan. Ya. Nah, sebab itu mau belajar insya-Allah. Yang duk jadi masalahnya kita tak mau belajar. Bila kita tak mau belajar, pemikiran kita, akal kita dia kontra, dia tolak siap dah. Hak nak masuk dalam kepala tu dia tolak siap. Faham tak? Kontra tu yang menyebabkan kita tak boleh. Tak boleh apa kita. Dia macam itu. Okey? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma iftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'ama Allah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم. الصلاة